Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersiaran secara live dari studio Metro TV untuk kalender jenayah edisi 4 November 2016. Kita mulakan dengan laporan pembunuhan kejam di Kelantan baru-baru ini. 4 mayat berulat ditemui dipercayai dibunuh dan dibuang dalam kawasan semak di Kampung Tanjung Hilir, Bekelam, Bacok, Kelantan pada 6.35 petang. Polis mengesahkan kesemua 4 mayat yang ditemui akibat dibunuh. Mangsa berusia 20 hingga 26 tahun itu dibunuh menggunakan modus operandi sama di mana muka mereka ditekup dengan plastik dan setiap mangsa mempunyai tikaman di perut dan dada. Siasatan awal polis mendapati mangsa dibunuh di lokasi lain sebelum mayat mangsa dicampak ke lokasi berkenaan. Kesemua mereka dibunuh sejak beberapa hari lalu dan polis tidak menolak kemungkinan kejadian kejam itu bermotifkan dendam. Dan dalam perkembangan lain, tukang rumah dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Kuala Terengganu atas tuduhan membunuh kaki tangan Jabatan Pengangkutan Jalan Kelantan dan tertuduh berusia 29 tahun hanya mengangguk faham ketika pertuduhan dibacakan terhadapnya. Semuanya dalam kalender jenayah untuk minggu ini. Saksikan. Dua lelaki warga Myanmar ditahan reman seminggu bermula hari ini hingga Khamis susulan kematian 4 lelaki warga negara itu yang ditemui dalam semak Ahad lalu. Perintah tahanan reman dikeluarkan Magistrate Kamal Razim alias di Mahkamah Magistrate Kota Baru, Kelantan. Difahamkan kedua-duanya berusia 19 dan 26 tahun itu ditahan dalam operasi yang dijalankan. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman mati jika sabit kesalahan. Ahad lalu, 4 lelaki warga Myanmar ditemui mati dalam semak di Kampung Tanjung Hilir, Bekelam, Bacok, Kelantan kira-kira 6.35 petang. Mayat ditemui orang awam yang melalui kawasan itu sebelum memaklumkan kepada pihak berkuasa. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa membunuh Muhammad Syukri Husin di tempat letak kenderaan hadapan Pejabat Agama Kompleks Seri Iman Kuala Terengganu pada 11.39 pagi 16 Oktober lalu. Bagi kesalahan itu, tertuduh berdepan hukuman gantung sampai mati jika sabit kesalahan. Bagaimanapun, tiada sebarang pengakuan direkodkan dan mahkamah menetapkan 4 Disember depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Tiada sebarang jaminan ditawarkan terhadap tertuduh. Harian Metro sebelum ini melaporkan niat seorang lelaki membuka rahsia perkahwinan kekasih adiknya bagi mengelak adiknya dimadukan bertukar tragedi apabila mati ditikam di kawasan tempat letak kenderaan di Kompleks Seri Iman. Mangsa meninggal dunia di lokasi kejadian dengan 6 kesan tikaman termasuk di leher dan dada kiri dipercayai menggunakan pisau oleh suspek. Remaja perempuan warga Malawi terlepas daripada hukuman mati selepas Mahkamah Tinggi Georgetown Pulau Pinang menjatuhkan hukuman penjara sehingga perkenan yang di-Pertua Negeri atau yang di-Pertuan Agong selepas didapati bersalah memiliki dan mengedar dadah 3 tahun lalu. Hukuman itu dikenakan terhadap tertuduh yang berusia 17 tahun 11 bulan itu selepas mendapati pihak pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah. Tertuduh ditakrif sebagai kanak-kanak mengikut Seksyen 2 Akta Kanak-Kanak 2011 ketika melakukan kesalahan itu. Mengikut kertas pertuduhan, remaja itu didakwa memiliki dan mengedar dadah di lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang pada 10.20 pagi 5 Oktober 2013. Dia didakwa mengikut Seksyen 39B-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 39B-2 Akta sama yang jika sabit kesalahan membawa hukuman gantung sampai mati. Seorang lelaki warga tempatan yang memiliki dadah ditahan selepas merempuh sebuah kereta ketika cuba melarikan diri di Taman Indah Perdana. Dalam kejadian jam 2.30 petang itu, suspek bersama seorang lagi rakannya menaiki kereta jenis Proton Perdana dikatakan melarikan diri daripada sekatan jalan raya di Jalan Ipoh. Ketua Polis Daerah Sentul, Asisten Komisioner Armunusami yang mengesahkan kejadian itu berkata, suspek enggan memberhentikan kenderaan menyebabkan polis mengejar mereka.
Polis terpaksa melepaskan beberapa das tembakan ke arah kereta suspek supaya mereka memberhentikan kenderaan. Sebaik kereta mereka merempuh kenderaan lain, seorang daripada suspek sempat melarikan diri. Identiti suspek belum dikenal pasti dan siasatan berhubung kejadian itu sedang dijalankan. Peniaga lelaki mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Butterworth atas 12 pertuduhan melakukan samun, termasuk samun berkumpulan serta satu pertuduhan memiliki senjata antara Februari hingga Oktober 2016. Tertuduh Azhar Ramli, 43 tahun, mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan. Azhar dituduh menyamun barang kemas dan mendatangkan kecederaan ke atas kesemua mangsanya di kepala batas antara 22 Februari hingga 1 September tahun ini. Dia dituduh mengikut Seksyen 392, Seksyen 394, Seksyen 395 Kanun Kesiksaan dan Seksyen 6-1 Akta Bahan Kakisan, Letupan dan Senjata Berbahaya. Mahkamah menetapkan 6 Disember dan 8 Disember ini sebagai tarikh sebutan semula kes. Dua lelaki dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur atas pertuduhan mengedar dadah ketamin seberat 102 kg yang bernilai 7 juta ringgit. Yap Pue Tiong, 38 tahun dan P Tanah Gopal, 46 tahun hanya mengangguk tanda faham selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Siti Raziah Kamarudin. Tiada sebarang pengakuan direkodkan. Yap bekerja sendiri manakala Tanah Gopal bekerja sebagai pengawal keselamatan. Kedua tertuduh didakwa melakukan perbuatan itu di kawasan stop barang lusuh, Jalan Antoi Kanan 6, Kepung Baru, 21 Oktober lalu. Bagi perbuatan itu, mereka didakwa mengikut Seksyen 39B-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952 yang membawa hukuman mati mandatori. Polis Perak memberkas 12 ahli kumpulan kongsi gelap dipercayai geng 36 yang terbabit dalam kes pergaduhan bersenjata di Kampung Pisang Cemor ketika sambutan Deepavali Sabtu lalu. Kesemua suspek yang berusia 21 hingga 36 tahun itu ditahan secara berperingkat bermula Ahad di sekitar Cemor melalui ops cantas yang dijalankan. Menurut Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Perak, Datuk Gan Pian Ki, turut dirampas bersama suspek adalah 13 senjata tajam pelbagai saiz termasuk parang, kerambit dan pisau. Selain 2 motosikal dipercayai digunakan dalam jenayah kekerasan. Kesemua 12 suspek yang diberkas direman 4 hari dan kes disiasat mengikut Seksyen 148 Kanun Kesiksaan kerana merusuh dengan senjata. Polis sedang mengesan baki 8 lagi suspek, termasuk ketua kumpulan yang dipercayai terbabit dalam serangan itu. Seorang lelaki dijatuhi hukuman penjara 18 tahun dan 6 sebatan selepas didapati bersalah di Mahkamah Session Kota Baru, Kelantan terhadap tuduhan merogol seorang remaja perempuan berusia 15 tahun 2 tahun lalu. Mahkamah menjatuhkan hukuman itu terhadap tertuduh Muhammad Faris Putera Jafari selepas mendapati pihak pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah. Mahkamah memerintahkan hukuman bermula 15 Julai 2016. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa merogol mangsa berusia 15 tahun 7 bulan di dalam sebuah kereta jenis Proton Satria di tempat letak kereta di Bandar Satelit Pasir Tumbuh pada 4.15 pagi 2 Februari 2014. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 376-1 Kanun Kesiksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan boleh juga dikenakan sebat jika sabit kesalahan. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDN KK Perak merampas minyak masak bernilai lebih RM1,000 dari premis pembungkus di kawasan perindustrian ringan Jelapang Maju, Ipoh Perak
selepas didapati menggunakan tong terpakai untuk membungkus minyak masak. Dalam serbuan 2 petang itu, pasukan penguat kuasa KPDN KK mengadakan pemeriksaan di premis berkenaan selepas menerima maklumat orang awam dan hasil risikan dijalankan penguat kuasa. Timbalan Pengarah KPDN KK Perak Suhaimi Mat Sari berkata pihaknya turut menahan 3 lelaki berusia lingkungan 50-an termasuk pemilik premis untuk siasat lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 22 Akta Kawalan Bekalan 1961 dan jika sabit kesalahan boleh didenda RM1 juta bagi perseorangan atau penjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali, manakala bagi syarikat pula boleh didenda RM3 juta. Beliau berkata demikian dalam sidang media diadakan di Pejabat KPDN KK Perak. 3 peti besi yang dipercayai dilarikan geng minyak dalam beberapa kejadian samun membabitkan stesen minyak di Bacuk, Kelantan ditemui di dasar Sungai Kemasin, Kampung Teluk, Bacuk, Kelantan. Peti besi itu dipercayai dibuang 9 suspek itu untuk mengelak kegiatan mereka disedari pihak berkuasa. Maklumat berhubung peti besi itu diperoleh hasil soal siasat terhadap semua suspek yang ditahan baru-baru ini. Dalam operasi selama 4 jam bermula 3 petang itu, pencarian mendapat bantuan Jabatan Bomba dan Penyelamat Kelantan untuk melakukan penyelaman bagi mencari barang kes. Harian Metro sebelum ini melaporkan geng minyak yang aktif melakukan kegiatan samun stesen minyak tumpas dengan penahanan seorang anggota polis berpangkat korporal serta 6 ahlinya baru-baru ini. Tiga pengarah sebuah syarikat penerbitan buku dihadapkan di 2 Mahkamah Session Shah Alam atas 8 pertuduhan berkaitan aktiviti penggubahan wang haram berjumlah RM10.2 juta sejak Mac lalu. Tertuduh Muhammad Ghazali Abdul Majid, Wan Asri Wan Hassan dan Muhammad Azizi Mah Hussein bagaimanapun mengaku tidak bersalah atas pertuduhan berasingan dibacakan terhadap mereka. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya SPRM Muhammad Asnawi Abu Hanifah, manakala tertuduh masing-masing diwakili Peguam Bela Datuk Said Azimal Amir Said Abu Bakar dan Muhammad Isham Muhammad Nen. Mahkamah membenarkan kos jaminan antara RM40,000 hingga RM150,000 ke atas semua tertuduh dan tarikh sebutan semula ditetapkan pada 2 Disember depan. Baiklah, itu tadi antara rangkuman kalender jenayah untuk minggu ini. Terus layari laman web harian Metro dan laman YouTube Metro TV untuk mendapatkan lebih banyak paparan berita yang kami sediakan. Juga jangan lupa platform laman sosial Facebook dan Twitter, aplikasi HM Mobile dan HM News Channel. Saya Nurul Huda Kosnon dan juga kru penerbitan kalender jenayah mengucapkan selamat berhujung minggu. Jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum dan salam hormat.